Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dengar. Sekarang ada 51 orang, 51 orang dalam 6 orang ni pula ada. Okay. Tak apa, sebelum tu kita mulakan kelas dengan bacaan doa untuk memberkati kelas kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min qaza'in rahmatika ya rahman rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Kita berhenti kat mana actually? Lupa lah. Kat mana kita berhenti hari tu? Dekat how to collect, 3 method to collect import. Yang tarif tu, yang 3 method. Nak kira cukai. Tarif Tarif. Alright. Alright, we have stopped. I have explained what is tariff barriers. What is tariff barriers definition? Halangan bertukai. Halangan bertukai adalah salah satu daripada mekanisme kerajaan untuk mengutip cukai daripada barangan, daripada hasil-hasil perniagaan aktiviti ekspor import yang terbagi pada 3. Jadi bila kita sebut tentang tariff barriers ni, memang dia terlibat dengan pengutipan duit ataupun cukai. Alright, ada 3 cara kerajaan mengutip cukai ataupun tarif di dalam IB. Pertama dengan menggunakan export tarif, di mana kita mengenakan cukai pada domestic MNC. Dan seterusnya transit tarif, kita mengenakan cukai pada mana-mana transportation ataupun pengangkutan yang singgah sementara di kawasan pelabuhan kita, pelabuhan kita, airport kita dan lain-lain. Dan juga kita yang paling banyak sekali sumber pendapatan adalah daripada import tarif, yang dikira berdasarkan 3 kaedah, 3 methods iaitu ad valorem tarif, specific tarif dan juga compound tarif. Ketiga-tiga tu adalah cara kita kutip iaitu ad valorem berdasarkan peratusan nilai pasaran barang import yang sampai. Contohnya 10 juta barang import tu sampai, jadi kita kenakan berapa peratus daripada jumlah tersebut untuk dibayar cukai pada kerajaan kita. That is why ad valorem adalah perkataan Latin. Saya recap balik perkataan Latin yang bermaksud peratusan. Manakala specific tarif adalah kaedah apabila kita mengira kita cukaikan berdasarkan berat barang tersebut, barang import yang sampai sesuai untuk barangan-barangan tukar seperti yang boleh dikira beratnya, tidak sesuai untuk barangan-barangan elektronik tak boleh kira berat kereta ataupun berat jentera untuk kita kenakan cukai spesifik, tapi sesuai untuk beras, sesuai untuk buah-buahan, sesuai untuk sayur-sayuran jadi kita boleh kenakan cukai spesifik. Dan juga compound kaedah yang ketiga adalah compound. Kita kenakan dua-dua. Kaedah peratusan kita campurkan dengan kaedah timbang, kaedah berat, timbangan berat. Jadi itu adalah tariff barriers. Itu adalah tariff barriers. Tariff barriers yang saya sebut yang paling last tadi adalah import tariff. Jadi kita pergi pada yang kedua dalam nota kita ni. Dalam nota kita ni kita lihat saya ni kita besarkan sedikit supaya kamu nampak kamu boleh sambung Selain menggunakan tariff barriers, halangan bercukai selain daripada menggunakan halangan bercukai sebuah kerajaan dalam dunia saya tak share screen lagi sir. Saya tak share screen lagi. Oh ya, saya tak share. Yes sir. Okey. Sekejap lupa saya nak share ni. Sekejap. Itulah senyap. Tapi tak apa, at least you dah salin kan. You kena salin lah kena salin. So kita tengok pada seterusnya iaitu selepas saya explainkan tentang tariff barriers, kita pergi pada the next one which is non-tariff barriers. Halangan bukan cukai, non-tariff barriers, ataupun akronimnya adalah NTBs. N huruf besar, T huruf besar,
I huruf besar, apostrophe S. Okay. Halangan-halangan bukan berbentuk cukai. Okay. Ini adalah satu kaedah lagi, satu kaedah lagi yang boleh dilakukan oleh mana-mana kerajaan di dalam dunia ini apabila barang-barang import yang masuk ke dalam negara mereka kenakan cukai, iaitu tariff barriers. Dan satu lagi iaitu kita panggil sebagai halangan bukan cukai. Halangan bukan cukai ni, dah nama ni bukan cukai, maknanya kita tak kutip duit, kita tak kutip, tak minta dia bayar. Cuma kita kenakan syarat-syarat tambahan pada foreign MNC ini untuk diikuti oleh mereka. Okey, tujuan dia satu. Okey, tujuan dia satu untuk menghadkan kemasukan barang itu, kemasukan barang itu supaya mengelakkan lambakan barang-barang import ke dalam negara. Jika kita lihat di sini, ini adalah dia punya definition dia, also known as NTBs yang saya katakan tadi. Dia berbentuk non-monetary, tidak berbentuk kewangan, tidak dikutip cukainya. Jadi jawapan ni tiada RM ataupun RM lah, tiada currency atau mata wang yang terlibat. Cumanya purpose ataupun dia punya tujuan ni adalah to limit foreign import product comes to our country in large quantity. Kenapa ini penting? Kalau kita kenakan tarif, kadang-kadang foreign MNC dia boleh bayar, tadi banyak duit. Dia MNC besar, jadi pendapatan dia besar. Jadi kalau kata kita kenakan cukai banyak pun, at least dia boleh bayar, dia tak ada hal. Tapi apabila kita kenakan syarat-syarat macam ni, dia susah sikit. Syarat-syarat yang tidak melibatkan kewangan, dia melibatkan banyak peraturan, banyak undang-undang. Okay? Jadi dia susah sikit nak ikut. Jadi kita nak elak dia daripada menghancurkan ekonomi tempatan, ekonomi syarikat tempatan kita. Jadi bila bersaing dengan barang import, dia tak boleh nak bersaing pasal barang import terlalu banyak. Jadi orang suka barang import pasal dia lebih berkualiti kononnya. Jadi that is why kerajaan dia kenakan syarat non-tariff barriers. Okay. Alright. There are 5 types. Untuk non-tariff barriers ada 5 jenis. Non-tariff barriers ada 5 jenis. Kalau tariff barrier ni ada 3 jenis. Untuk non-tariff barriers ada 5 jenis. Alright, yang pertama yang paling tak boleh nak lawan itu adalah keputusan kerajaan, adalah kuota. Di sini QUOTA, okey, kuota. Kuota adalah limitation of unit of import product that can enter our country per year. Jadi kerajaan mengenakan kuota, maknanya dia had kemasukan barang tersebut. Berapa unit yang boleh diimport masuk ke dalam Malaysia, for example, untuk tahun tersebut. Contohnya macam kereta kita kenakan kuota, kita tak boleh bagi kereta Jepun terlalu banyak masuk ke dalam negara. Dia boleh bayar cukai, tapi kita hadkan dalam lingkungan 10,000 unit. Contohnya untuk pengeluar yang pertama iaitu Honda, kita letakkan 10,000 unit saja buatan Jepun, Honda buatan Jepun yang boleh dijual di Malaysia daripada bulan Januari sampai bulan Disember tahun tersebut. Okey, jika dah sampai had dia iaitu 10,000 dah hantar ataupun dah dibawa melalui kapal sampai ke Malaysia, makna dia yang selebihnya tunggu kota tahun depan, tunggu masuk bulan 1 tahun depan. Makna dia, jadi kita limitkan had dia supaya tak ada masuk. Ini juga tertakluk pada semua barangan-barangan yang kita kenakan kuota kemasukan. Okey, macam pendidikan pun ada juga kuota untuk pelajar bermutra, pelajar bukan bermutra di universiti, di IPDA ada juga okey. Samalah itu konsep dia, iaitu kuota, kita hadkan kemasukan dia. Kerana apa? Apabila kita tak hadkan, okey, industri macam kereta, okey, Proton dan Perodua ni habis. Orang akan beli kereta import banyak daripada kereta buatan tempatan. Itu the first one, type of NTBs. Jadi ia adalah satu peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, local components requirement. Okay, local components requirement. Syarat-syarat menggunakan komponen tempatan. Untuk barang import tu kita kenakan syarat mereka perlu meletakkan komponen tempatan kepada barang yang siap itu. Contoh di sini adalah 70% foreign materials campur 30% domestic materials kat sini.
Kalau kereta, kalau kenderaan, kita kenakan syarat, okey tak apa. Enjin buat dekat kilang di Jerman contohnya untuk Mercedes. Enjin buat di Jerman, transmission buat di Jerman. Tapi kita kenakan syarat 30% lagi kau carilah mana-mana buatan di Malaysia punya barangan. Contohnya tayar, contohnya seat, contohnya cermin, contoh dia macam wiper. Jadi kita kenakan syarat itu. Jadi baru dia boleh, baru dia boleh masuk untuk import ataupun jual barang di dalam negara kita. Maksud dia iaitu local components requirement. Jadi kalau kata macam barang makanan ke apa, mungkin dia punya bahan mentah dibuat dia asal daripada Malaysia, ada komponen tempatan. Okay. Itu adalah yang kedua. Yang pertama kota, yang kedua adalah local components requirement. Yang ketiga adalah safety and health requirement. Okay, safety and health requirement. Kita perlukan barang-barang import ni, okay, mendapat sijil-sijil pengiktirafan yang selamat, okay, oleh pihak kita dan juga yang oleh pihak kita, dan dia sihat untuk consumption ataupun sihat untuk digunakan oleh sihat dan selamat untuk digunakan oleh pengguna di Malaysia. Contohnya untuk barangan makanan, contohnya makanan-makanan yang daripada luar negeri, dia banyak menggunakan lemak babi, dia banyak menggunakan barang-barang yang tidak halal. Jadi kita kenakan syarat, kena ada sijil tertib barang-barang makanan jika nak dijual kepada pengguna-pengguna Islam yang majoriti di Malaysia. Jadi mereka terpaksa tukar lah. Jadi susah lah dia orang. Dari sisi tujuan NTB untuk susahkan dia. Jadi bila dia dapat macam tu, dia tak nak ekspor barang dia ke Malaysia, masuk ke Malaysia. Nah, kita pun okey lah, tak ada hal kalau dia tak nak follow. Okay, itu untuk barangan makanan. Tapi untuk yang safety, contohnya sirim, sijil sirim untuk barangan-barangan elektronik. Ada negara yang mempunyai tahap safety yang kurang. Contohnya barangan-barangan import daripada China ni, barang-barang elektronik ni, kita pakai kat sini dia tak selamat. Pengguna kena kejutan elektrik atau apa, kita perlukan mereka pergi mohon ke sirim. Jadi dia test barang-barang dia disirim dan dikeluarkan sijil sirim. Jadi itu adalah requirement of safety and health. Requirement of safety and health. I hope you understand. Okay. Itu adalah syarat yang ketiga, iaitu yang termasuk dalam NTBs. Yang keempat adalah rules and regulation. Rules and regulation. Okay. All foreign product needs to be tested safe for consumption by, okay, saya pergi pada seterusnya. Yap. Mana dia? Untuk barang-barangan seperti kenderaan, okay, contohnya kenderaan, ubat-ubatan perlu diuji oleh kita punya syarat keselamatan dan juga kesihatan yang diuji oleh Health Ministry. Ini tak habis ni, by Health Ministry untuk ubat contohnya, untuk ubat. Sebab tu ubat import dia akan ada pengesahan daripada KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum boleh digunakan oleh pengguna di negara kita. Jadi itu satu. Contoh dia macam kereta dia kena test dulu dekat Puspakom. Kita hantar dulu test design tu macam mana, dia selamat atau tidak, dia punya safety. Jadi itu syarat wajib sebelum mereka boleh menjual jenama tersebut ataupun barangan tersebut. Itu adalah yang nombor 4. Dan nombor 5 adalah product specification. Syarat yang kelima adalah barang-barang import yang ingin dijual di Malaysia perlu mengikut spesifikasi Malaysia. Okey, saya maksudkan di sini adalah contoh dia macam produk-produk elektronik. That is why kalau kita pergi ke luar negara, sesiapa yang pernah pergi ke luar negara, kenapa kita kena bawa universal adapter, okay, untuk charge telefon kita? Kerana di luar negara spesifikasi elektrik mereka berbeza. Ada 3 jenis spesifikasi elektrik di dalam dunia ni, iaitu plug dia. Plug berbeza-beza. Macam kita negara Malaysia, kita ikut plug negara Commonwealth. Kalau kamu pergi ke New Zealand, Australia ataupun negara-negara Commonwealth, tak ada masalah pasal plug dia sama macam plug di Malaysia. Di UK pun sama. Tapi apabila kita pergi contohnya negara-negara yang lain seperti Eropah plug ni berbeza. 2-pin plug berbanding dengan kita ni 3. Mostly adalah 3 yang tak segi. Macam dia orang tu bujur 2 pin. Di
Di China pun sama. Di Indonesia lagi teruk. Dia punya ni nipis apa semua tu. Dia main letak. Dia tak ada Swiss Jadi kita kena pastikan bahawa apabila nak jual TV, contohnya komputer ataupun yang lain, mesti plug dia sama. Mesti plug dia sama dengan apa yang boleh kita masukkan dekat plug di Malaysia. Jadi apa guna kalau kita beli mahal-mahal tapi bila masuk ke Malaysia tak boleh nak pakai pasal plug dia berbeza, tak boleh nak charging ataupun tak boleh nak sambungkan elektrik dia. Itu yang pertama. Voltage pun sama untuk elektronik kena follow the standard of Malaysia. Malaysia ni kalau kita tengok kita punya electrical product kita paling maksimum 240 voltage okey. Ada negara yang rendah, ada negara yang tinggi Jadi kalau contoh macam Jepun dia 210 atau 220 voltage. Jadi kalau kata barangan betul-betul dibuat di Jepun dihantar ke Malaysia, bila kita pakai kita on saja plug tu dia akan terbakar pasal voltage kita sampai 240. Dia maksimum barang tu 220. Jadi terbakar. Jadi follow the specification of Malaysian punya. Contoh untuk kenderaan, ini untuk kenderaan. Kalau spesifikasi di Malaysia mesti right hand steering. Kita tak boleh benarkan kereta yang left hand steering, iaitu steering belah kiri. Kita mesti steering belah kanan. Pasal kita di jalan raya ikut kiri, potong belah kanan. Tapi dekat Eropah atau di Amerika dia ikut kiri, potong belah kiri, ikutnya kanan, potong belah kiri. Jadi that is why dia orang left hand steering. Jadi kena ikut product specification. Itu adalah kelima non-tariff barriers yang boleh dikenakan oleh mana-mana kerajaan dalam dunia. Mana-mana kerajaan di dalam dunia. Alright. Jadi the first one, first one adalah quota. Yang kedua adalah local component requirement. Yang ketiga adalah safety and health requirement. Yang keempat adalah rules and regulation. Dan yang kelima adalah product specification. Itu adalah 5 NTBs. Jadi kalau kita tengok kelima-lima ni, dia tidak melibatkan cukai, dia tidak melibatkan pengutipan cukai, tapi dia melibatkan syarat-syarat tambahan kepada barang-barang import yang ingin masuk ke dalam Malaysia. Okey. Sekarang faham atau tidak apa yang saya sampaikan sekarang? Boleh faham? Faham, sir. Okey. Sir, Ya boleh tanya. ada masuk. Lambat tak boleh masuk Dah pukul berapa saya dah mula dah kelas. Cakap ada. Tunggu. Budak-budak ni geram betul kau tak ni. Apa lagi? Nak masuk. Don't be late. Don't be late. I have presenting. Jadi bila saya presenting saya guna saya punya screen. Malah nak buka, tutup minimize screen. Berapa kali dah saya pesan Okay. Alright. Okay, understand. Yang itu okay. Mana lagi? Ada apa-apa soalan tentang non-tariff barriers? Ada apa-apa soalan tentang non-tariff barriers di sini? Tak ada, sir. Ada Okey. Itu adalah 5 non-tariff barriers yang telah diterangkan pada kamu. Okey. The next one adalah barulah kita pergi the second part of this chapter, which is Regional Economic Integration ataupun REI. Okey, kerjasama ekonomi serantau. Integration bermaksud kerjasama. Economic regional tu bermaksud serantau. Integration adalah kerjasama. Jadi ini the other part of the chapter akan ceritakan tentang beberapa kumpulan dagang, kumpulan dagang yang wujud di dunia dan macam mana mereka ni berkait rapat dengan benda yang kita cerita pada awal chapter ini. Alright. Jadi untuk memahami the first, kita kena ingat bahawa perkataan regional di sini. Right? Ingin saya nyatakan bahawa bila perkataan regional you kena guna you punya IQ dan juga logik. Apabila kita menyebut tentang satu-satu blok dagang, apabila regional economic integration, perkataan regional tu bermaksud serantau. Bila masuk serantau ni kalau bahasa biasanya adalah sekampung, maknanya dia duduk dekat-dekat. Contohnya kalau kita bagi satu contoh blok dagang, kita bagi contohnya kat sini adalah Kesatuan Eropah. Nama pun dah Kesatuan Eropah.
Jadi bila dia regional, maksud dia adalah negara-negara yang duduk di Eropah sahaja, dan tidak berada di benua yang lain. Jadi apabila ada contohnya kesatuan Eropah, maknanya contoh dia mestilah negara Eropah, dia tidak boleh masuk negara Amerika Selatan, dia tidak boleh masuk contoh negara Asia seperti Jepun ataupun China ataupun India, dia tidak boleh masuk contohnya US adalah benua yang lain, Amerika Syarikat adalah benua yang lain. Jadi kena ingat perkataan regional ni, use your IQ, use your ni bila tak. Kalau saya ingatkan pada pelajar sebelum dia pergi final, remember bila RAI atau regional ni, bila bagi contoh pastikan betul. Janganlah kesatuan Eropah tiba-tiba ada US kat situ, ada Mexico, dah lain lah, pasal dia bukan serantau, dia tidak letak di benua ataupun tempat yang sama, kena faham. Alright, kita tengok apakah definition. Ingat itu adalah tips dia, regional. Pasal kita ada banyak nama ni, kalau kita tengok ni mesti kalau kita pening sikit, tapi tak penting pun pasal dia dah sebut rantau mana ada kat situ. Okay. Alright, definition ni adalah a group of countries, sekumpulan negara, cooperate among themselves, bekerjasama sesama mereka to form a trade group untuk menubuhkan satu kumpulan dagang, satu kumpulan dagang in terms of economic and political policy, dari segi politik dan juga ekonomi. Kumpulan geng negara-negara yang berbeza-beza ni, dia berpakat sama-sama mereka menubuhkan satu kumpulan dagang ataupun trade group yang kita panggil, yang bekerjasama dari segi ekonomi dan juga politik, dari segi ekonomi dan juga politik. Jadi di sini dinyatakan tentang level of economic integration, right? Jadi macam kamulah, negara-negara di dunia ni macam kamu juga. Kalau kamu berkawan, mesti ada tahap kawan kamu. Contohnya, kawan kita ni daripada level 1 sampai level 5, sama juga macam negara. Contohnya macam kita berkawan, kalau kata kawan biasa-biasanya kita letak pada level 1, dan kawan yang naik sikit, mungkin rapat sikit, kita letak pada level yang kedua, dan kawan BFF kita letak pada level yang teratas, iaitu level memang kancing kita, atau kacit betul dengan kita, iaitu BFF level 5. Sama juga macam negara-negara di dalam dunia ini, apabila mereka membuat blok dagang, tahap persahabatan mereka dikira begini, dikira macam tu juga. Level yang pertama sampailah level yang kelima. Level pertama adalah level paling bawah sekali, iaitu dia kerjasama mereka tidaklah seerat, tapi dia geng, tapi tidaklah seerat level yang kedua. Kerjasama level kedua tidaklah seerat level yang ketiga, dan berikutnya, dan level ketiga tidak sampai level keempat, tidak seerat level keempat. Jadi inilah dia punya tahap dia, level 1. Jadi kita lukiskan satu piramid, satu piramid ataupun segitiga, mengikut dia punya nama setiap level. Mengikut nama setiap level dia. Setiap level ada dia punya nama dia. Setiap level ataupun tahap kerjasama ataupun kumpulan dagang tu ada dia punya nama. Yang pertama adalah free trade area ataupun kawasan bebas dagang. Free trade area ataupun kawasan bebas dagang. Itu kerjasama yang paling asas, paling simple. Hubungan mereka tidaklah seerat sangat, biasa saja, tapi dia geng, beberapa negara ni dia geng dalam satu. Yang kedua, level yang kedua dipanggil custom unions. Custom union bermaksud kesatuan percukaian. Custom tu maksud percukaian, kesatuan percukaian. Jadi dia lebih baik hubungan dia antara satu sama lain berbanding dengan level 1 free trade area. Jadi dia naik sikit satu tahap, jadilah kesatuan percukaian. Dan yang ketiga adalah common market. Common market ni naik lagi setapak, hubungan ni lagi erat. Macam kawan kamu kawan lagi, kacit lagi, berbanding dengan level 2. Jadi dipanggil common market, pasaran bersama. Pasaran bersama. Dan seterusnya upgrade lagi hubungan tu, maknanya dia lagi rapat, iaitu dipanggil kesatuan ekonomi, economic union. Economic union. Dan last kali, yang paling kamcing, dia boleh bekerjasama terus dengan secara politik, political union, kesatuan politik. Kesatuan politik. Ini adalah 5 level ataupun nama tahap. Setiap satu tahap ada namanya, dan setiap satu tahap ada dia punya blok dagang yang terkategori di dalam level tersebut. Level tersebut.
Saya nyatakan mungkin pernah dengar sebelum ini, iaitu kawasan bebas dagang ni ada dua kumpulan dagang yang menggunakan konsep level pertama ataupun level free trade area ini. Yang pertama adalah yang digunakan oleh kita ataupun di ASEAN ini, iaitu ASEAN Free Trade Area ataupun AFTA. AFTA. Maknanya kita bekerjasama dengan negara-negara jiran kita. Itulah sebabnya serantau. Kita bekerjasama dengan Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, Philippines, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, kita satu geng. Okey. Yang kedua yang menggunakan konsep free trade area juga North America. Kat sini kita nampak yang satu ni ASEAN, negara-negara ASEAN saja. Bukan negara-negara Asia, negara-negara ASEAN saja. Yang kedua ni North America Free Trade Area, NAFTA, NAFTA. Perkataan kat sini pun dah nampak rantau ni kat mana? North America, Amerika Utara. Jika dilihat pada peta geografi dunia, North America ni ada banyak negara. Ada negara besar-besar, iaitu yang pertama adalah Canada. Yang kedua adalah Amerika Syarikat. Yang ketiga adalah Mexico. Semua ni terletak di Amerika, benua Amerika Utara. Jadi kat sini tak boleh letak negara Afrika sebagai ahli dia. Dia hanya negara-negara yang terletak di rantau Amerika Utara saja. Itu maksudnya regional, regional. Okay. Yang kedua adalah custom union. Custom union adalah level yang kedua. Jadi blok dagang yang ada di dalam custom union adalah negara-negara Mercosur. Mercosur ni sebab Amerika Selatan menggunakan bahasa Latin ataupun Portugis, okey. Mereka menggunakan akronim Latin ke sini, tak silap saya. MER ni ada maksud dia, CO ni ada maksud dia, SUR maksud dia. Saya tak belajar Latin jadi saya tak tahu. Tapi kalau nama dia, kalau kita translate in English adalah Kesatuan Negara-Negara Amerika Selatan. Mercosur ni maksud dia Kesatuan Negara-Negara Amerika Selatan. Jadi kat situ dah nampaklah regional dia kat mana, serantau dia. Maknanya ahli-ahli ni terletak di mana? Jadi Amerika Selatan, negara-negara dia adalah Argentina. Dia terletak di Amerika Selatan, Brazil, Paraguay dan Uruguay. Ini adalah negara-negara yang menganggotai Mercosur yang terletak di tahap yang kedua, iaitu Kesatuan Percubaian, Custom Union. Alright. Okay. Jadi level yang ketiga pula, apakah blok dagang yang dinamakan atau menggunakan konsep level yang ketiga ni? Level ketiga ni dah tak ada dah. Blok dagang ni dah tak ada. Dia sampai tahun 1994. Tapi ada waktu tu, iaitu European Economic Community. Sampailah 1994 ataupun EEC. EEC. Perkataan kat sini kita nampak lah. Regional ni adalah European. Jadi negara-negara Eropah. Rantau-rantau Eropah membuat komuniti ekonomi mereka. Nama dia European Economic Community, EEC. 1954 sehingga 1994. Dia dah tak ada sekarang. Okay? Sebab mereka telah naikkan tahap mereka pada tahap yang keempat menggunakan Economic Union punya konsep. Mereka tukar nama EEC kepada Kesatuan Eropah. Untuk dagang mereka dipanggil European Union, EU. Kalau pernah dengar, kalau biasa tengok berita, Kesatuan Eropah, EU. That is why 1994 sehingga sekarang masih lagi wujud blok dagang ataupun Kesatuan Ekonomi EU sampai sekarang. Maknanya negara-negara seperti Perancis, Itali, Germany, Sweden dan yang lain-lain sekali geng di dalam satu kesatuan ekonomi yang dipanggil EU. Dan lastly adalah level yang kelima, iaitu Political Union, kesatuan politik. Tapi ada blok dagang yang dah capai benda ni. Dah pernah sekali dicapai, iaitu oleh Kesatuan Soviet Union, Kesatuan Soviet Union, iaitu Komunis Soviet Union dulu. Nama lama untuk Rusia sekarang. Okay. That is why Kesatuan Soviet Union ni dia ada banyak negara, lepas pecah dia ada macam-macam. Lithuania, Georgia, Czechia, Armenia, Azerbaijan, dia ada Kazakhstan, Turkmenistan, dia ada banyak negara-negara kecil. Bila waktu Soviet Union, mereka bergabung jadi USSR. Tapi telah pecah pada tahun 1991. Jadi negara-negara ni pecah jadi negara merdeka yang kita pernah dengar. Macam Kazakhstan, dia pernah dengar. Okay? Jadi dia asal daripada Political Union Kesatuan Soviet yang dulu. Okay? Itu adalah kelima-lima level. Jadi sekarang ni Political Union ada lagi negara yang boleh bersatu dari segi politiknya. Ada. Okay? Alright. Boleh faham saya cerita ni? Okay? Faham tak?
Faham. Okay. Alright. So, kalau kamu buat nota ini, pastikan saya terlupa nak letakkan anak panah daripada bawah. Okay, dia punya arrow dia ke atas ataupun tanda panah dia ke atas. Sebab kita baca daripada bawah sehingga ke atas. Macam kita baca teori Maslow hierarchy of needs daripada bawah, level 1 sampai level 5 self-actualization tu, kita baca daripada bawah sampai atas. Jangan daripada atas ke bawah. Salah. So, dia kata kat sini, the higher the level of economic integration, the more closer the cooperation among countries, among members. Makin tinggi tahap kerjasama ekonomi mereka, lebih rapat hubungan ataupun kerjasama antara negara. Kerjasama antara negara. Itu maknanya kita baca daripada bawah paling simple, naik, makin lama makin erat. Okay. Alright, explanation. Untuk setiap satu ni dia ada konsep dia ada explanation dia. Itu sebab pasal dia kena dengar juga kok. Anda pun tidak tak tahu macam mana cara saya explainkan. Cara saya explainkan. Okay. Alright, pasal kita ada level yang ketiga nanti kena salin nota sikit. Pasal nota yang ni tidak lengkap pasal ada kesalahan sikit. Pelajar-pelajar saya buat, dia bagi kepada saya. Dia ada salah buat dah. Orang suruh tulis lain, dia tulis lain. Okay. Alright, tapi level 1, level 2 okey. Level 3, 4, 5 tu nanti saya beritahu macam mana. Nanti kamu tulis okay. Alright, kita explain level pertama iaitu dalam regional ataupun REI ni atau Regional Economic Integration ni, iaitu yang pertama adalah level 1 Free Trade Area, kawasan bebas dagang. Alright, ini adalah nama kumpulan dagang yang terlibat iaitu AFTA, negara-negara ASEAN. Saya sebutkan Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, semua tu sampailah Vietnam. Itu ahli dia. So Malaysia ni sekarang ni dia masuk dalam blok dagang AFTA, blok dagang AFTA. Yang kedua adalah NAFTA. NAFTA adalah North America Free Trade Area, US, Canada dan Mexico sahaja. Okay. Itu adalah kumpulan dagang. Konsep dia yang paling penting sekali. Nak explain benda ni kena tahu konsep dia. Alright, member countries maknanya ahli-ahli, negara-negara ahli member countries eliminate or reduce, menghapuskan atau mengurangkan reduce tariff and non-tariff barriers among members. Mengurangkan atau menghapuskan halangan bercukai dan halangan bukan cukai sesama ahli. Itu dia punya konsep yang pertama, the first part. But, kenapa huruf besar kat sini? Kerana kita nak beza dengan level kedua nanti. Okay. Tetapi, each member countries have freedom to charge. Setiap negara ahli yang ada dalam grup itu mempunyai kebebasan, have freedom. Highlightkan perkataan have freedom. Okay. Mempunyai kebebasan to charge different tariff and non-tariff barriers with non-members countries. Mempunyai kebebasan untuk mengenakan cukai yang berbeza-beza, dan syarat NTBs yang berbeza-beza dengan negara bukan ahli. Nampak dalam perkataan susah nak faham. Macam kamulah. Okey, kita ambil dulu sebelum saya terangkan melalui ilustrasi dia. Okay, macam kamu. Antara geng, jika kamu meniaga antara geng, contohnya geng, okey, antara geng-geng kita bagi, okey, kita tak kenakan harga yang mahal. Adalah tapi kalau kita nak tolong geng kita, janganlah minta banyak diskaun kat dia. Okey, antara saing-saing kita, bila kita jual kita bagi harga untung juga tapi tidaklah semahal ataupun tidaklah harga jualan yang kita telah letakkan. Okey, maknanya antara geng kita. Tapi antara bukan geng kita, kita kenakan harga yang mahal. Contohnya harga jualan yang mahal. Itu konsep dia lah. Okey, alright. Tapi untuk memahami free trade area ni, konsep ini, kena tengok dia punya ilustrasi. Kalau kamu tengok ilustrasi dia baru nampak what I'm trying to say ataupun what I'm trying to explain about level 1 ni. Okay. Kita pergi pada the next one, baru nampak bila dia punya cara ilustrasi dia. Okay. Cara ilustrasi. Macam mana, alright. Ini kita pergi pada ilustrasi dia. Ilustrasi bagaimana nak menerangkan konsep yang saya katakan, geng each member countries, okay? Each member countries reduce or eliminates, mana dia punya ni. Okay. Sekejap saya besarkan sikit bagi nampak semua.
ilustrasi dia. Alright. Untuk the first part of the concept, sebelum perkataan but, BUT, okay. Members countries agree to eliminate and reduce tariff and non-tariff among members. Contoh di sini kita letakkan dua senario. Saya ambil contoh AFTA sahaja. Saya tak ambil contoh NAFTA. Okay. Senario pertama dalam kurungan, tolong salin. Kalau ni tolong salin. Pasal nota ni tak lengkap, jadi tolong salin. Trade tulis itu dalam kurungan trade with trade with members in the group. Okay. Trade with members in the group. Berdagang dengan ahli di dalam kumpulan. Berdagang dengan ahli di dalam kumpulan. Senario pertama. Trade with members of the group. Okay. Contohnya adalah, kat sini adalah mengekspor beras. Jadi, okay, member AFTA di sini kita baca daripada kanan, iaitu member AFTA iaitu Thailand. Thailand adalah salah satu daripada negara-negara AFTA. Apabila dia mengekspor beras dia ke negara AFTA ataupun kawan-kawan dia lah yang lain. Contohnya saya ambil 3 saja, saya ambil semua. Saya ambil Malaysia, saya ambil Singapura, saya ambil Indonesia. Apabila Thailand mengekspor beras dia ke negara AFTA yang lain seperti Malaysia, Malaysia akan kenakan cukai, ataupun mereka akan mengenakan cukai yang amat rendah iaitu 1% ad valorem tariff untuk beras tersebut. Maknanya dia, apabila dia geng, Thailand dah satu geng kumpulan dengan Malaysia, mereka bersetuju untuk kurangkan ataupun hapuskan terus. Dalam contoh ini dia kurangkan sehingga 1% murah. Mana-mana beras daripada Thailand hanya dikenakan cukai 1% saja. Maknanya dia murah lah. Maknanya dia murah. Mungkin sebelum join AFTA, Malaysia dan Thailand ni, Malaysia kenakan cukai 50% beras Thailand. Tapi selepas join AFTA, Thailand dapat manfaat dia, iaitu apabila dia ekspor beras dia hanya dikenakan cukai yang rendah iaitu 1%. Apabila Thailand mengekspor beras ke Singapura pun 1% juga dikenakan cukai untuk beras Thailand. Untuk Indonesia pun 1% juga untuk beras Thailand. Pasal apa? Thailand is their members country in a AFTA group. Jadi apabila geng sama geng di dalam satu kumpulan, mereka mengenakan cukai yang rendah, reduce tariff atau eliminate tariff. Dalam konsep yang dalam contoh ini dia reduce sampai 1%. Sampai nilai yang kecil. Okay. Ini untuk senario pertama. Okay. Jadi senario yang kedua, selepas perkataan but kat sini, BUT, selepas perkataan but, tetapi kita tengok another part, the latest part of the concept tadi. But each members have freedom to charge different tariff with non-members of the group. Jadi senario di sini adalah trade with non-members of the group. Dalam kurungan kat sini, trade with non-members of the group. Berdagang dengan bukan ahli kumpulan sendiri. Masih lagi mengambil, masih lagi mengambil member yang sama, tetapi kat sini, kita letakkan India sebagai non-members of AFTA. India terletak di Asia Selatan, jadi dia bukan ahli AFTA. Dia jual beras juga, benda yang sama macam Thailand jual. Jadi dia jual beras dia kepada AFTA countries. Apabila sampai beras dia ke Malaysia, Malaysia mengenakan cukai yang tinggi, 40%. 40%. Apabila India menjual beras dia ke Singapura, Singapura kenakan 60% tarif. Tinggi. Dan berbeza. Malaysia ni 40% je. Dekat Singapura 60%. Bila India jual beras dia ke Indonesia, 55% cukai dia kenakan. Dia menepati the second part of the concept tadi. Each members of the group have freedom to charge different tariff and non-tariff barriers with non-members. Di mana dia kita highlightkan 40%, 60%, 55%. Jadi mereka kat sini, level level 1 ni, the members sepakat untuk antara ahli, tarif dia murah, tapi mereka belum berpakat lagi untuk mengenakan cukai yang seragam. Dia tak pakat lagi. Ini berbeza-beza. Maknanya kerjasama dia hanya basic saja. Hanya tak erat sangat.
dia belum boleh berpakat semua benda. Itu maksud dia untuk level yang pertama, level pertama. Jadi kita tengok penerangan di sini. In scenario tu, because India is non-members of AFTA, each AFTA countries can charge different tariff to Indian rice. Okay. Jadi kerana India bukan ahli pada AFTA, jadi setiap ahli negara ahli AFTA boleh mengenakan cukai yang berbeza kepada beras India tersebut. Itu sebab dia level pertama, pasal dia tak sepakat lagi, dia tak sepakat sepenuhnya semua ahli itu untuk seragam, untuk seragam. Okay? Itu adalah level yang pertama, level ataupun tahap kerjasama yang pertama. Maknanya mereka setuju buat kumpulan satu, mereka setuju untuk kurangkan atau hapuskan cukai antara mereka saja. Tapi dalam masa yang sama mereka belum boleh lagi bersetuju untuk kenakan cukai yang seragam. Itu level yang pertama. Sebab itu dia, kawan dia tidak begitu rapat sangat. Biasa saja. Kawan-kawan tapi biasa kawan. Okay. Right, kita pergi pada level yang kedua. In order to understand level 1 and level 2, kena tengok level 2 lah. Kena tengok level 2 baru tahu baru fully understand what I mean with level 1 punya konsep. Okay. Alright, kita tengok level 2 punya konsep, level 2. Apabila sesebuah negara tu, kumpulan dagang seperti AFTA, lepas tu dia jumpa satu persidangan, mereka bercadang untuk naik tarafkan hubungan mereka, dia pakat, alright, jomlah kita tukar ataupun kita naik taraf konsep kita pada tahap yang kedua, iaitu custom union. Mereka pun sign. Jadi mereka menggunakan konsep yang baru. Apabila dia naik tahap, menggunakan konsep yang baru. Tapi AFTA belum sampai lagi, NAFTA belum sampai lagi konsep tu. Jadi apabila mereka menggunakan konsep yang baru, mereka akan menggunakan yang ini, yang ini. Okay, kita cerita dulu. Level yang kedua adalah custom union. Tahap yang kedua adalah custom union. Name of trade group ni ada satu saja, iaitu Mercosur, iaitu Brazil, Argentina, Uruguay dan Paraguay, negara Amerika Selatan. Kesatuan cukai ni menggunakan konsep dia hampir sama dengan level yang pertama, cuma ada perbezaan satu benda, konsep dia. Konsep dia, members countries eliminate or reduce tariff and non-tariff barriers among member. Sama macam konsep free trade area tadi, the first part dia. And, dia bukan but lagi dah kat sini, the and, dia berkata AND. Dan, each member countries agree to charge same tariff and non-tariff barriers with non-members countries. Instead of each members have freedom to charge different tariff, kali ini kerjasama dia makin erat kerana mereka telah sepakat untuk menggunakan ataupun mengenakan cukai yang sama, non-tariff barriers, syarat non-tariff barrier yang sama dengan negara bukan ahli. Jadi kat situ kita nampak dah, dia lebih erat dah kat situ, dia makin erat berbanding dengan level pertama tadi, Right. Konsep sama tapi ada perkataan and dan each member countries agree to charge same tariff and non-tariff barriers. Jadi apa benda ni cik? Jadi untuk faham dia, kita tengok ilustrasi dia. Kita tengok ilustrasi dia. Macam mana dia terjadi ilustrasi dia tu. Sama juga macam tadi kita buat, cuma kita tak boleh letak contoh AFTA lagi lah, tak boleh letak Thailand apa tadi tu, Singapura, Malaysia, Indonesia. Kita kena letak sebab dia menggunakan level yang kedua, kita letak Mercosur kat sini. Mercosur. Alright. Senario pertama sama juga, trade with members of the trade group, dalam kurungan trade with members of the trade group. Senario pertama adalah berdagang dengan ahli-ahli kumpulan dagang sendiri. Contoh dia macam Mercosur ni, Amerika Selatan. Jadi Brazil adalah member of Mercosur. Uruguay, Paraguay dan Argentina pun member of Mercosur. Contohnya Brazil di sini saya menggunakan ekspor koko, ataupun Brazil ada hasil dia adalah untuk coklat dunia ni, Brazilian nut ataupun Brazilian koko ni dia terkenal. Jadi dia mengekspor koko untuk membuat coklat ni ke negara-negara kawan dia, iaitu Uruguay, Paraguay, Argentina. Mereka dikenakan cukai yang rendah dekat 2%, ni 2%, ni 2%. Jadi sebelum join mungkin Brazil punya kena 70%, 80%, 90% cukai koko, cukai import koko oleh Brazil dikenakan kepada Brazil, tapi lepas geng jadi rendah. Itu menepati yang pertama tu, agree to eliminate or reduce
tariff and non-tariff. Tetapi kita tengok beza dia kat sini N. Kat sini saya tak nak lupa tulis AND. N. Tak nak cerita tentang senario dua yang berbeza. Okey. Kat sini kita ambil non-members of Mercosur pula. Kita berdagang dengan members of Mercosur. Kita ambil Ghana di sini. Ghana adalah negara Afrika. Jadi tak logik dia adalah kumpulan Amerika Selatan. Ghana adalah negara Afrika. Apabila Ghana mengeksport koko ke negara-negara Mercosur yang sama macam atas tadi, Uruguay, Paraguay, Argentina, disebabkan mereka berada di level yang kedua menggunakan konsep each member agree to charge same tariff. Jadi apabila Ghana mengeksport koko dia ke Uruguay, jadi Uruguay mengenakan 40%. Paraguay mengenakan 40%. Argentina mengenakan 40%. Tengok kat sini maksud dia seragam. Maknanya mereka telah berpakat, mereka telah sepakat dan berpakat untuk mengenakan cukai yang sama. Tak ada lagi dah berbeza-beza macam free trade area pada level 1 tadi. Pada level 1 tadi beras daripada India tu dikenakan pelbagai cukai, 40%, 60%, 55%. Tapi di custom union cukainya seragam untuk negara bukan ahli iaitu Ghana. Jadi kita tengok penerangan di sini. In scenario 2, because Ghana is not members of Mercosur, each Mercosur members must charge the same tariff to Ghana's cocoa if we follow custom union concept. Jika kita ikut pertukaian punya konsep, mesti kenakan cukai yang seragam pada negara bukan ahli. So, do you see the differences between level 1 dan level kedua? Nampak atau tidak perbezaan dia? Nampak, sir. Please answer. Clear atau tidak? Nampak beza dia ke tidak? Nampak Kalau nampak, maknanya dia Nampak, you can sir. explain it. Nampak. Benda ni kalau kata dalam buku, it's hard to explain actually. Memang hard to explain. Kalau kita hanya baca, kita tak illustratekan dia, kita tak nampak Jadi teknik saya kena illustrate. Saya fikir dulu waktu saya mengajar dua, dia kena illustrate supaya budak nampak. Bila budak nampak, they can see the differences, so they can explain mereka boleh explain. Tapi kena ingat bahawa kita kena guna logik kita dan IQ kita, di mana kita nak letakkan blok dagang tersebut okey, blok dagang tersebut. Kita boleh bagi contoh, tapi pastikan contoh dia relevant okey. Janganlah kamu letak negara Jepun ekspor minyak pada ni, tak boleh. Jepun tak ekspor minyak, dia import minyak saja okey. Jepun dia tak ada. Jadi kena letakkan benda yang logik bila nak bagi example okey. Alright, itu adalah level yang kedua. Level 1 okey, dia naik tahap kepada level kedua okey. Jadi kita tengok level yang ketiga iaitu common market common market. Alright, level ketiga common market common market adalah pasaran bersama. Seperti saya katakan, dia naik lagi satu tahap daripada menggunakan konsep custom union. Dia naik lagi satu tahap kat sini kamu sebab nota dia salah jadi kamu kena salin. Selepas perkataan saya terus tulis ni nanti kamu kena salin, boleh boleh sir. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Okey, jangan tak salin pasal nota dia salah dia buat Okey, sir. okey. Alright. Alright, common market pasaran bersama Alright, name of trade group adalah EEC saya katakan tadi 1954 hingga 1994 saja. Negara-negara dia adalah tulis kat sini sebenarnya negara dia adalah West European countries. Tulis itu West European countries. Baru sebut perkataan comprise of UK bla bla bla. Negara Eropah Barat, West European countries. Negara Eropah negara-negara Eropah Barat, West European countries. Kat sini perkataan European, serantau dia adalah European, negara European. Contoh dia adalah EEC ni ditubuhkan oleh negara-negara founding dia adalah seperti UK, France, Germany, Italy, Spain, Holland okey, ada Holland, apa lagi, ada Spain dah, ada Spain, ada Holland ada Denmark, ada Sweden
kat situ lagi negara-negara ni. Dia ada 11 country of West European. Saya bagi yang negara Eropah Barat. Tujuan dia, okay, saya cerita sikit. The purpose of EEC ni adalah untuk gengkan atau satukan negara-negara yang bukan komunis, yang negara-negara Eropah yang bukan komunis pada waktu tersebut. Kena ingat ketika Perang Dingin, selepas Perang Dunia Kedua ni ada satu kita namakan sebagai Perang Dingin antara Barat dan juga komunisme, iaitu Rusia dan China. Jadi ada dua blok fahaman politik di Eropah, iaitu blok komunis, negara-negara Soviet, Poland, Hungary, Romania, Republik Czech, dan juga negara Eropah Barat, yang bukan komunis seperti negara EEC ini. Jadi mereka menubuhkan EEC ini kerana ada beberapa sebab lah. Antara sebabnya kerana nak halang pengaruh komunis, nak halang pengaruh komunis. Tapi kita tak tengok dari segi yang itu. Kita tengok daripada segi konsep dia. So saya ulang balik, West European countries, iaitu non-communist European countries, dia buat satu dagang, yang dianggotai oleh UK, France, Germany, Italy and Spain, Holland, Belanda, Holland, Sweden, Denmark, apa lagi, Sweden, Denmark, Norway, apa semua atas, negara-negara yang bukan negara Barat, negara Eropah Barat yang bukan komunis. Jadi konsep dia, the next point tolong tulis concept of the trade group, concept of the trade group. Apakah konsep kumpulan dagang ini? Okey. Alright, boleh? Okey, boleh? Boleh guys? Boleh. Boleh, sir. Alright. Okey, konsep dia adalah dia tak ada lagi tak ilustrasi macam di atas. Dia tak ada ilustrasi macam di atas. Dia kena tulis. Okey. Common market, tulis itu. Common market use the concept of, tulis itu. Common market use the concept of custom union. Okay. Common market use the concept of custom union. Okay, boleh dengar campur, lepas tu plus, custom union use the concept of common market use the concept of custom union plus ada tambahan. Dia menggunakan konsep custom union, dia ada tambahan yang mengakibatkan dia naik taraf kepada level 3 plus free movement, pergerakan bebas, free movement of people. Free movement of people, capital, free movement of people, capital, and businesses, dan perniagaan between members country. Free movement of people, capital and businesses between members country. Betul makna dia saya terangkan dia pakai konsep custom union ni tadi, iaitu antara kawan-kawan dia kurangkan cukai. Maknanya antara Perancis dengan UK, dengan Germany, dengan Itali, dengan Spain kurangkan cukai. Lepas tu negara yang bukan EEC dikenakan cukai yang seragam. Maknanya kalau kata Malaysia mengeksport ke kereta ataupun mana-mana barang elektronik ke negara ni, dia dikenakan cukai yang seragam. Cuma dia ada tambahan, itu yang penting tu, free movement of people, capital and businesses. Pergerakan bebas warga negara dia, pergerakan bebas modal dan pergerakan bebas perniagaan di antara negara ahli. Jadi further explanation, bawah tu tulis further explanation. Penerangan yang
lebih lanjut. Further, F-U-R-T-H-E-R, further explanation. Jadi saya kena explain benda ni supaya kamu nampak apa dia kelebihan di common market ni. Alright. Jadi situ tuliskan free movement, tulis itu free movement, tulis itu free movement of people, capital and businesses means free movement of people, capital and businesses means the citizens of EEC trade group, the citizens of EEC trade group can work, boleh bekerja, can work, W-O-R-K, alright, can invest, I-N-V-E-S-T, can invest, boleh melabur, and can open businesses, in another EEC countries, without tanpa, W-I-T-H-O-U-T, without need to apply, A-P-P-L-Y, apply working permit, without need to apply working permit. Gariskan perkataan working permit, permit pekerjaan. Okey, apakah maksud dia, sir? Apabila sesebuah negara yang menganggotai EEC, rakyat dia dapat faedah sebenarnya tau. Kalau saya warga negara Perancis, saya warga negara Perancis, ingin pergi membuka perniagaan ataupun bekerja atau melabur di Jerman. Kalau sebelum itu saya kena pergi immigration, mohon permit kerja. Kerana saya bukan warga negara Jerman. Jadi saya kena mohon permit kerja untuk bermafstautin di Jerman. Tapi apabila berlakunya EEC, saya tak perlu lagi dah tu. Maknanya saya boleh pergi ke border, tunjuk pasport saya dia job, awak boleh bekerja di Jerman, awak boleh melabur di Jerman, atau awak boleh buka bisnes di Jerman. Walaupun saya warga negara Perancis. Ya. Contoh lain, siapa kalau minat bola, kalau minat bola, waktu itu pemain-pemain bola daripada Eropah, contoh dia pemain daripada Jerman, Itali, Spanyol, Perancis, jika nak bermain bola di United Kingdom, di England, dia kena mohon permit kerja. Maknanya dia kena mohon permit kerja kerana dia bukan warga negara. Tapi apabila EEC ni ada, apabila mana orang-orang daripada Perancis, Germany, Itali, Spain ini, dia boleh bermain untuk kelab-kelab di England ni tanpa ada syarat permit kerja. Tanpa ada syarat permit kerja. Itu yang menghalang orang bermain di UK waktu itu. Tapi sebab ada EEC dan Kesatuan Eropah sekarang, mereka bebas. Sebab tu player-player Malaysia macam bagus, macam Safawi Rashid ataupun apabila dia pergi ke Eropah, sebab Malaysia is not Kesatuan Eropah punya trade group, dia kena mohon permit kerja. Kenapa Ronaldinho, kenapa daripada Brazil, apabila dia pergi ke UK, dia pergi ke Spanyol, dia kena mohon permit kerja dulu. Lulusnya itu baru boleh bermain di kelab-kelab itu. Pasal mereka bukan warga negara Eropah. Mereka ahli negara Amerika Selatan. Jadi dia kena mohon permit kerja. Tapi orang Eropah yang lain, yang grup dengan EEC, dia tidak perlu mohon permit kerja. Itu kehebatan dia, maknanya kalau kita Malaysia sampai tahap itu, iaitu AFTA sampai tahap itu, maknanya kita masuk Singapura ni, kita bawa pasport saja. Kalau nak bekerja di Singapura, tak perlu mohon permit kerja. Orang Indonesia, buruh Indonesia ataupun orang gaji pembantu rumah Indonesia tak perlu kita bayar
tak perlu kita bayar mahal-mahal kerana mereka terus datang sini tanpa perlu mohon permit kerja. Tapi kita tak sampai lagi tahap ini, tahap yang ketiga ini. Jadi faham keyword dia adalah apabila warga negara ahli boleh membuka perniagaan, boleh bekerja atau boleh melabur di negara ahli yang lain tanpa perlu memohon working permit. Itu yang dihapuskan. Maknanya kerjasama ni erat. Sebab tu kalau you pergi Eropah, you akan jumpa banyak negara Eropah yang lain bekerja di negara lain. Negara lain. Dan kalau company tu mungkin bos dia, kalau company di UK tu mungkin bos di Germany. Dia punya manager yang ini Perancis, yang ini Sepanyol. Jadi itu yang keadaan sekarang. Pasal mereka bebas keluar masuk. Right. Sekarang ni faham atau tidak level ketiga common market? Level ketiga common market. Boleh faham? Faham sir. Boleh Sir, nak tanya je. Saya harap kamu faham. Tanya. Nak tanya kalau contoh yang saya cakap tak perlu apply permit kerja kalau kita nak kerja kat negara EEC juga kan. Okey. Tapi kalau kita nak buka Kalau business, kita warga negara Eropah. maksudnya kalau sesama Eropah tu, sesama EEC tu dia tak perlu apply permit kerja, okey. Tapi kalau kita, sesama EEC tu dia nak buka business di sesama EEC, so dia tak perlu apply apa cakap tu macam Dia tak perlu apply lah. Okey. Syarat lain sama. Syarat lain macam dia perlu kena apply untuk buka syarikat atau untuk lesen perniagaan sama. Tapi kalau syarat dia tidak perlu lagi nak kalau dulu dia kena apply sebab dia kalau buka perniagaan pun di luar negara, di negara EEC, sebelum itu dia kena mohon permit kerja pasal dia perniagaan tu satu pekerjaan juga. Okey, faham. It's a occupation. Sebagai peniaga, it's occupation. Tapi apabila dia contohnya daripada Perancis buka kedai di Germany, lesen apa semua kena apply lah, lesen perniagaan kena sahkan macam itu. Tapi dia tidak perlu memohon benda yang susah tu, iaitu permit pekerjaan sebagai peniaga. Tak perlu lah. Faham lesen perniagaan tetap kena apply tapi tak perlu apply working permit lah. Yes, lesen perniagaan tetap kena apply. Sebab tu saya kata working permit di situ. Permit pekerjaan. Itu adalah level yang ketiga. Level yang keempat level yang keempat kita panggil sebagai economic union. Economic union. Jadi kita tengok economic union ada tak? Tak dia punya nota tu. Economic union. Kita tengok je. Okey, ni. Alright, ini betul. Ini betul. Jadi setelah kita bincang tentang tentang level ketiga, kita pergi macam tadi workers from France. Ini adalah yang level 3 dia, worker from France dan don't need to apply working permit when want to work in Spain. Contoh dia lah. Kita pergi pada level yang keempat iaitu economic union. Dia dah tak sampai tahap maksimum dah. Bila pergi pada kesatuan ekonomi, dia pergi pada tahap yang maksimum. Name of trade group dia hanya satu saja yang di dunia ni, kesatuan yang blok dagang yang capai, iaitu Kesatuan Eropah, EU. Iaitu tadi pada tahun 1994 sehingga sekarang. Sebab tu kita ada dengar Kesatuan Eropah. Ini dia punca dia. Jadi comprise of original members of EEC. Negara ahli dia adalah negara-negara Eropah Barat yang bukan komunis dulu, dan dia campur dengan Eastern European countries, Eastern European countries, negara-negara bekas komunis iaitu terletak di Eropah Timur. Dia ada banyak, Poland, Romania, Czech, Bulgaria, Slovakia, Lithuania. Jadi dia ada Hungary, dia ada banyak. Sekarang ni ahli Kesatuan Eropah dalam 28 ataupun 29 countries, if I not mistaken lah. Sebab UK tahun lepas dia dah keluar daripada Kesatuan Eropah. UK dia pasal dia tak tahan dengan immigration, dia tak tahan banyaknya orang-orang
daripada negara-negara ni datang bekerja di UK, dia ambil kerjaan orang UK, jadi dia marah. Jadi dia keluar Persatuan Eropah. Pasal apa? Pasal bila dia buat macam ni, orang-orang daripada Poland, Romania, ni negara-negara miskin ni dulu, negara-negara Eropah yang miskin, dia boleh masuk ke mana-mana negara Eropah Barat yang maju ni dan bekerja tanpa perlu apply working permit. Jadi mereka ramai dekat negara tu. Jadi dia, itu satu keburukan dia lah. Okay. Jadi original members campur Eastern European country. Maknanya dia semua negara Eropah saja. Okay. Jadi all members of EU now is 29 countries that's situated in Europe. Okay, situated in Europe. Jadi apakah konsep dia? Jadi dia konsep dia, dia menggunakan pakai common market concept. Maknanya free movement tadi. Okay, maknanya dia guna custom union concept, campur free movement of people, capital and businesses. Dia up lagi, dia punya kerjasama antara negara ahli ni, di mana each member countries integrate, bekerjasama in terms of monetary and political policy. Maknanya setiap negara ahli ni seragam ataupun dia punya ni sama, dia punya polisi keuangan mereka dan polisi politik mereka. Ada undang-undang. Okay. Alright, sorry, tuliskan bukan political kat sini. Ini adalah laws policy. Monetary and laws policy. Law, L-A-W, bukan political. Okay. Kalau ni tolong betulkan, tolong betulkan. Each member countries integrate in terms of monetary and laws policy. Sebab itu ada Mahkamah EU, Mahkamah Undang-Undang EU, Maastricht, dekat Maastricht, Belgium. Okay. Jadi mereka salah satu ahlinya Belgium juga. Okay. Jadi ada undang-undang, ada Mahkamah Undang-Undang membicarakan tentang urusan EU. Okay. That is why apabila kita pergi ke negara Eropah, apabila dia pergi level keempat in terms of monetary, mereka telah berpakat untuk menggunakan mata wang yang sama. Mata wang yang sama. Itulah asal usulnya mata wang euro. Apabila pergi di mana-mana negara di EU, di Kesatuan Eropah, tak perlu pergi pada, tak perlu banyak, tak perlu kita nak tukar. Kalau kita pergi 20 negara, 20 kali nak pergi, money changer, tak perlu. Pasal wang euro diterima untuk dalam 29 countries ini. Dia boleh seragamkan nama mata wang mereka. Nama mata wang mereka. Okay. Kecuali bekas negara mereka dulu iaitu UK. Dan ada satu lagi iaitu Norway. Dua negara ni option untuk menggunakan pound sterling. Dia kekalkan pound sterling tapi masih lagi terima euro. Dia tak nak hapuskan dia punya mata wang. UK dan juga tak silap saya Norway. Dua. Okay. Jadi yang lain-lain tu semua dah hapuskan. Kalau dulu Perancis franc. Kalau Itali lira. Kalau kata Holland gulden. Dia punya nama mata wang. Kalau Spain peso. Sekarang dia tak pakai lagi dah. Dia dah hapuskan, dia pakai euro saja. Dia pakai euro. Jadi tahap kerjasama tu sampai mereka boleh buat mata wang yang seragam, undang-undang yang seragam. Undang-undang. Itu konsep untuk level keempat. Common market concept, iaitu terdiri kat sini tadi, digunakan custom union, lepas tu dia campur free movement of people, apa bla-bla tu, campur lagi. Okay, kerjasama tambahan dari segi keuangan dan juga law. Okay. Dia punya uniqueness dia menggunakan single currency. Kita Malaysia pun tak sampai, kita level pertama je. Jadi kalau kata sampai level ini, kalau Malaysia kita mungkin menggunakan mata wang sama yang boleh digunakan di mana-mana negara ASEAN. Di Vietnam boleh pakai mata wang yang kalau sampai tahap itu. Okay. Tak ada lagi trade group dalam dunia ni yang boleh sama dengan Kesatuan Eropah. Okay. Alright. Understand kat situ? Yang nombor level keempat. Boleh? Faham, sir. Ada soalan? Faham So Ada, kamu dah nampak dah asal usul euro currency macam mana Sebab apa? Tertubuhnya EU, okey. Jadi dia mansuhkan EEC, dia tubuhkan EU. Pasal dah ada penambahan ahli dan penambahan dia punya konsep, dia hapuskan EEC ataupun batalkan EEC, dia naik jadi European Union. Okay. Dan last kali, sebelum tu, name 5 political, the level 5 adalah political union, kesatuan politik.
aim of trade group not achieved yet for this kind of cooperation. Sebab apa? Ada sebab dia tidak dicapai. Tak ada lagi, kecuali yang USSR tadi. Okay. Mereka menggunakan konsep economic union, konsep menggunakan mata wang yang sama. Okay. Okay, mata wang sama, cukai yang sama, apa semua. Lepas tu free movement antara negara-negara yang kecil-kecil ni digabung. Okay. Cuma yang susah nak capai ni adalah all members countries combine themselves into one big countries in terms of economy and politics. Maknanya negara-negara yang menjadi ahli ni dia ketepikan dia punya kedaulatan, dia merge jadi satu negara yang besar. Maknanya dia tak pakai dah bendera dia, okay? Dia tak pakai dah benda-benda yang menjadi tradisi ataupun dia punya trademark negara dia di bawah satu bendera sahaja. Contoh macam Kesatuan Soviet tu, mana dia memang dia pakai bendera Kesatuan Soviet yang merah tu sahaja. Dia tak ada pakai bendera Hungary pada Poland apa semua, tak ada waktu tu. Tapi sekarang sebab dia dah pecah, mereka pecah, jadi mereka ada negara mereka sendiri. Jadi itulah yang susah nak capai kerana dia punya konsep itu yang payah nak capai. Bayangkan kalau Malaysia, kalau kita pergi sampai level kelima ni, maknanya kita dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Myanmar, dengan Cambodia ni satu negara. Haru biru pasal kita ni, kita punya agama rasmi Islam, lepas tu Vietnam tu Buddha, Thailand, Buddha apa semua macam mana kan. Okay? Itu masalah, jadi mungkin tak capai kot dari segi political union ni. Tapi dia punya konsep ataupun level tetap ada, Okay? Itu. So any question regarding of this? Ada question regarding of this? Boleh? Boleh sir, boleh. Boleh tanya soalan? Boleh Yes, sir. I hope you receive it crystal clear how to explain all the level of regional economic integration. Okay. Kita ada tambahan sikit, nanti saya tengok nota ni dia chapter 7 sampai 7 juga. Sampai 7 dia ada ni. Dia ada dia punya ni. Alright. Sambung sedikit. Saya tak tulis kat sini, saya tak scan. Yang nombor 8 ni okey. Boleh sebelum kita habis, nak habis dah ni, memang dekat habis dah. Okay, cuma kita tambah sikit Right. Kita tambah sikit dia punya nota tu. Okay, why countries? Alright, saya tuliskanlah sikit nanti. Saya tengok, saya tuliskan sama-sama lah supaya kamu boleh tulis sama-sama mana new Jadi tuliskan satu Calibri. Saya tak suka Calibri, saya suka Arial. Okay. Dia punya subtopik yang seterusnya adalah why countries decided. Kenapa negara decided integrate with other countries. With other countries. Kenapa negara suka bekerjasama antara satu sama lain ataupun nama lain dia, okay? Why countries kadang soalan tu dia tanya macam ni, why countries form trade group. Apa negara form trade group? Kenapa mereka menubuhkan kumpulan dagang? Tak tubuh tak apa rasa. Dia ada advantage dia. Dia punya dia punya advantages daripada advantages dia. Okay. Yang pertama bila dia geng antara satu sama lain bila dia geng, the countries can increase Yang pertama sekali adalah dia punya advantages ataupun dia punya kelebihan adalah increase the volume of trade. Bila kita ni ada kawan ramai, contohnya kalau kita berniaga, kita ada kawan ramai, kita jual pada kawan-kawan kita, dia boleh increase kita punya volume of export and import. Kalau dipanggil trade lah, TRADE. The countries can increase the volume of export and import. Pertama sekali adalah sebabnya dia boleh tambahkan dia punya volume ataupun dia punya jumlah ekspor dan import mereka. Pasal kita sebelum ni kawan kita mungkin satu saja, Jepun saja. Kalau sebelum ni kita jual getah kita ni Jepun saja. Tapi bila kita geng dengan negara-negara AFTA yang lain,
kita boleh jual macam-macam, kita boleh promote macam jual macam-macam dekat negara-negara kawan-kawan. Jadi meningkatlah kita punya volume. Okay. Right. Yang kedua adalah the weaker countries. Ini penting the weaker countries can get protection. Kita ada kawan kita dia pandai fight, pandai bergaduh ataupun berkuat. Okay. Jadi dia akan protect kawan-kawan dia dalam grup dia. The weaker countries can get protection in terms of military strength. In terms of military strength. Strength salah kan? Okay. In terms of military strength from a stronger member countries. Bayangkan apabila Mexico dia geng NAFTA dengan US, Canada dia geng NAFTA dengan US. US is very kuat ataupun very strong in term of military punya ni. Jadi siapa kacau Mexico seumpama kacau US. Sebab dia satu geng. Jadi masalah orang yang kacau tu, maknanya negara yang serang Mexico contohnya kenalah dengan US. Ataupun kesatuan Eropah ni macam Ukraine kalau perang di Ukraine okay, Rusia dia menyerang Ukraine pasal dia tak puas hati dengan Ukraine. Dia nak dapatkan pelabuhan Laut Hitam. Jadi kesatuan Eropah ni dibagi bantuan ketenteraan di segi tentera dan juga peralatan tentera pada negara Ukraine. Pasal Ukraine member atau ahli pada kesatuan Eropah. Jadi the weaker countries can get protection in terms of military strength from the member countries. Alright. Okay, nombor tiga, the countries can increase their gross domestic product, GDP, gross domestic product, GDP. Gross domestic product ni adalah kadar keluaran dalam negara kasar. Kalau kata bahasa senang nak faham dia adalah barang-barang yang dikeluarkan, barang-barang tempatan ataupun barang-barang yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tempatan di pertanian. The countries can increase their gross domestic product, because there are many demands from citizens of other members countries. So, negara tersebut boleh meningkatkan KDNK mereka, mana kilang-kilang mereka kalau sebelum ni hanya tahapnya macam ni tapi bila dah geng dengan ni, jadi demand akan tinggi, dia boleh meningkat pada tahap yang lebih tinggi lagi. Kadar keluaran barangan mereka yang dihasilkan oleh syarikat tempatan, GDP, gross domestic product. Yang keempat adalah the countries can learn other countries culture, and cultures, other country cultures when joining the same trade group. Negara kesatuan Eropah ni tak semua cakap bahasa Inggeris. Jadi mereka can learn from each others. Kalau kata yang mana yang bekerja, contohnya orang Sepanyol bekerja di Perancis, dia boleh belajar bahasa Perancis. Orang Perancis bekerja contohnya di Poland, dia boleh belajar bahasa Poland. Jadi dia can learn each other culture. Lepas tu number 5 ada lagi the closer relationship, the closer diplomatic relationship through annual sport competition. The closer diplomatic and countries relation
annual sports competition between member countries. Siapa suka tengok bola, dia boleh tengoklah macam mana, kenapa ada Piala Euro, example Euro Cup. Euro Cup yang baru-baru ni, yang siapa menang ni, Germany menang Euro Cup Jadi dia ada pertandingan Euro Cup. Okay, kalau kata dekat Amerika Selatan tu, okay, Copa Libertadores. Libertadores. Saya tak pandai nak sebut Libertadores okay. Untuk bola Jadi okay, kita ada sukan European kita macam kita ada sukan C. Okay, sukan C. Itulah okay. Jadi kalau kata dekat Amerika dia ada CONCACAF Club dekat Amerika Utara dia ada CONCACAF Cup. Bola. Olimpik tak boleh masuk lah pasal Olimpik ni satu dunia okay. Jadi ini adalah dia punya why countries decide So the countries can increase the volume of export and import trade. The weaker countries can get protection in terms of military strength okay, from stronger member countries. Kalau kita ada kawan yang kuat, mesti kawan kuat kita tu akan protect kita okay. Ini adalah dia punya contoh-contoh okay. Contoh-contoh, alright. So, boleh faham okay. Boleh faham semua? Faham sir. Faham, you need to ask okay. I have explained it dengan cara yang walaupun dia detail, walaupun dia panjang, tapi yang important kita sampai kita punya matlamat, iaitu to make you understand ODL tak ODL kena bagi pelajar understand okay. Alright, ada lagi ada satu lagi sebelum kita habis sekejap negative effect. Kita kena tengok the negative effect effects the negative effects of REI. REI adalah Regional Economic Integration sambung sikit boleh sebelum kita habis apakah negative effect apakah kesan-kesan negatif yang pertama adalah lose of sovereignty of a country okay. Sovereignty ni kedaulatan sovereignty of country. Yang pertama in terms of immigration. Apabila kita berkabung ni, kita hilang kita punya kedaulatan di segi imigrasi ataupun immigration mana pendatang boleh datang dengan bebas okay. In terms of immigration okay. Freedom to make okay, own decision country's own decision. Kita kena dengar atau arahan ataupun kita kena dengar decision negara lagi yang lain. Kita tak boleh nak kita kehilangan to make own decision, to make country's own decision. Suara untuk membuat keputusan sendiri Kita kehilangan in terms of immigration, freedom to make and the first one. Lose of sovereignty adalah hilang kedaulatan. Siapa yang English dia susah ni tengoklah okay. Sovereignty adalah kedaulatan okay. Yang kedua adalah social problem social problem from kebanjiran the flooding adalah kebanjiran of citizens from other member countries okay. in terms of criminal activities. Gangster daripada ni dia boleh datang okay. Dia jual dadah criminal activities okay. Yang kedua and money laundering dan juga money laundering okay. Money laundering adalah cuci wang in terms of criminalities and money laundering in the country. Ini yang dihadapi oleh UK sampai dia tak tahan lagi.
kerana kebanjiran banyak warga negara Eropah yang bukan kerakyatan UK, berkerakyatan UK, jadi mereka datang, mereka buat jenayah banyak di Britain lah, dan mereka buat aktiviti mencuci wang, dadah apa semua, jadi mereka jadi tergugat. Rakyat tempatan jadi marah, okey. Itu yang nombor 2. Nombor 3, nombor 3 adalah loss of domestic. Ini kesan ketiga adalah domestic companies need to compete with tiga member countries MNCs, and they lost. And they lost. Contoh banyak terjadi, iaitu apabila dibuka kesatuan Eropah ni, terjadinya EC dan EU ni, okey, banyak hypermarket contohnya macam hypermarket Tesco market Tesco daripada Britain Tesco dia from Britain from UK dominates many European countries retailing industry. Mereka dominate banyak industri peruncikan Perancis, zaman elektrik tak ada, Perancis dan lain-lain Jadi kedai-kedai runcit biasa, kedai kat tempatan dia kena compete dengan syarikat besar macam ni yang modal dia besar, bila modal besar dia boleh jual murah Jadi Tesco ni dia banyak duit, jadi dia boleh jual murah berbanding dengan syarikat-syarikat macam tempatan ni. Jadi habislah syarikat tempatan matilah pasal mereka tak boleh nak compete, tak boleh nak bersaing dengan ni. Okay. So that is the end of this chapter. Ini adalah the end of this chapter. Alright. So I hope you understand what daripada tariff barriers and non-tariff. Kita pergi pada REI level dia, penerangan setiap level konsep Lepas tu dia punya kelebihan, kenapa dia nak ni why country decide to integrate dan juga negatif negative effect So that conclude the chapter 2 chapter 2. For your information, untuk kelas yang ABC tu dia dah pergi pada chapter yang ketiga Untuk minggu depan saya, sebab kita cuti kan kita cuti, jadi memang kena buat video yang panjang untuk you all kalau tidak kita akan ketinggalan banyak pasal chapter ketiga boleh tahan juga dia susah boleh tahan juga susah dia boleh tanya pada kawan-kawan daripada ABCD tapi insyaAllah they can understand, so can you juga daripada kelas DNE dia boleh faham, jadi you pun boleh kita tengok contoh lah macam chapter 3 ni chapter 3 sekejap saya tunjuk lah sikit-sikit banyak lah nota dia chapter 3 chapter 3 ni tentang teori-teori dia banyak tentang teori-teori bagaimana ekspor dan import berlaku dan juga bagaimana pelaburan FDI berlaku. So ini adalah dia punya nota lah, tapi saya biasanya saya bagi nota pada akhir okay. Dia ada pengiraan sikit, so they have learn all of this learn all of this macam mana nak buat macam-macam tips dia macam mana nak faham tak apa, benda ni nampak macam susah tapi mudah saja kita akan belajar tentang absolute advantage theory, comparative advantage theory. Dia tak susah mudah je kalau se-ideal aja dia mesti ada cara dia how we can understand effectively compared to the conventional methods alright. Okay semua, boleh ada apa-apa lagi nak tanya tu? Okay sir. Jangan balik dulu. Jangan keluar dulu. Kita ada sekarang 3:30. Okay. Alright, kita punya kelas pada hari Isnin macam biasa. Cuma pada hari Khamis minggu depan kita cuti. Siapa
cuti keputeraan Sultan Kelantan dan juga Depa Bali dan juga Depa Bali. So jangan enjoy pula kan, janganlah kan cucuk dinding ke apa kan, mentang-mentang cuti lama you need to study you need to read juga tapi saya akan bagikan nota-nota lah untuk kamu study nota untuk chapter ni saya bagi, nota, tengoklah kalau saya rajin. Saya tak ke mana-mana dah, saya punya nota saya banyak, tak ke mana-mana kan. Kadang saya tak save lah, saya pergi letak dekat pendrive tak jumpa ada apa soalan tentang chapter yang kedua? Ahad ni kelas itu macam biasa dah kan? Ahad macam biasa, Khamis saja yang tak ada lah yang tak ada macam minggu lepas. Macam minggu lepas kan kami tak ada kan, jadi cuti panjang. Tapi saya bagi rakaman video video agar kamu ni tak adalah rasa tentang kita kami kelah jadi ketinggalan banyak tak ada. So Daniel, kau selalu nak tanya, ada soalan tak? Tak ada dah sir, tak ada. Tak ada dah Attendance je sir, attendance lah saya cakap. Attendance mana attendance saya letak dekat chat Google Meet boleh saya letak kat chat Google Meet dekat nombor 11 2020 tu okey. So kamu klik kat situ bukan dekat WhatsApp, saya letak dekat chat tu. Nanti jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Kadang tak menyempat kan. Masih di sini. Ini untuk kelas kenapa tadi ni? Jangan. Ini untuk kelas D, DE. Kelas. So jangan masuk attendance kelas ni kelas D dulu. Mana kelas E jangan ambil yang attendance ni pula. Kelas D attendance saya buat dua tu. Dia kelas E attendance dengan kelas D attendance. Saya hantar kelas D dulu. Kelas D attendance. Alright. Apa tak? Dapat sir. Alright, kelas E pula. Kelas E kamu jangan ni pula pergi